Sejahtera semua, selamat datang ke channel Felix Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita mendengar pemecatan yang mengejutkan daripada UMNO sebelum ini. Satu lagi bos besar, satu lagi public figure, satu lagi pemimpin besar UMNO. Saya boleh katakan pemimpin besar sebab ramai yang kenal Isham Jalil. Kalau bukan pemimpin besar, kenapa beliau sehingga boleh dilantik sebagai MKT UMNO sebelum ini walaupun sah sudah dipecat. Nah, teman-teman dan puan, pemecatan yang mengejutkan daripada UMNO ini sudah pasti satu berita yang tergempar. Dan apa yang tergempar adalah apa yang akan dilakukan Isham Jalil selepas ini. Ramai yang berkata dan banyak juga maklumat yang saya terima. Sebab utama Isham Jalil dipecat adalah beliau seringkali menyerang Presiden UMNO sendiri, presidennya sendiri, Ahmad Zahid Hamidi, dan kita juga dapat melihat penolakan Isham Jalil terhadap gabungan ataupun kerjasama bersama DAP yang membuatkan beliau sehingga dipecat. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya pemecatan Isham Jalil ini, mungkin ada yang tertanya, adakah Isham Jalil dipecat sebagai MKT sahaja? Tetapi apa yang kita tahu, cerita yang kita tahu, beliau sebelum dipecat pun sudah dikeluarkan daripada grup WhatsApp. Mungkin kita sudah boleh membuat kesimpulan beliau akan dipecat habis daripada UMNO. Nah, di mana masa depan cerah Isham Jalil? Saudara-saudara, menurut ulasan daripada Syahabuddin yang berkata, Isham Jalil harus cepat masuk bersatu, masa depan politiknya cerah di situ. Walaupun belum ada pengumuman rasmi, Isham Jalil sebenarnya sudah pun dipecat daripada UMNO. Beliau dipecat dalam mesyuarat MT UMNO yang tidak dihadirinya. Selain beberapa ahli MT UMNO yang hadir dalam mesyuarat telah mengesahkan pemecatan itu. Penyingkiran Isham daripada grup WhatsApp tambah mengukuhkan lagi perkara itu. Jika tidak dipecat, kenapa beliau dikeluarkan daripada grup WhatsApp? Isham dilaporkan dipecat atas kesalahan, antaranya mendesak Ahmad Zahid, Presiden UMNO, agar meletakkan jawatan, mencabarnya berdebat, mengeluarkan label Barwa DAP, menentang secara terbuka pendirian UMNO, menyertai kerajaan perpaduan dan tidak hadir mesyuarat MT sebanyak 4 kali. Dengan dipecat daripada UMNO, Isham kini menuruti jejak nasib beberapa pemimpin yang menerima nasib sama sebelum ini seperti Anwar Musa, Khairi Jamaluddin, Nuh Omar, dan beberapa yang lain. Bermakna terputus sudah hubungan bekas pegawai khas Najib Razak itu dengan UMNO dan tiada apa lagi boleh dilakukan. Apa yang terbaik patut dilakukannya untuk meneruskan karier dan berjaya dalam hidup, kerjaya kehidupan? Isham barangkali ada banyak pilihan, tetapi dalam konteks perjuangan masa depan, pilihan terbaik untuknya hanya satu, masuk bersatu. Dengan menyertai bersatu, beliau bukan saja boleh meneruskan karier politiknya dengan lebih baik dan melakukan pelbagai serangan terhadap Ahmad Zahid, malah berjuang bersama parti itu mungkin amat bersesuaian dengan jiwanya. Dalam waktu yang sama, berjuang bersama bersatu yang merupakan parti gabungan PN juga bertepatan dengan pendiriannya yang menolak DAP. Berkaitan hal ini, Isham tidak harus berlengah untuk mengisi borang keahlian bersatu. Masuklah bersatu secepatnya. Kalau PN tak menang dalam PRU16 akan datang, kalau bertanding di mana-mana kerusi parlimen sekalipun atas tiket PN, harapannya untuk bergelar YB amat cerah. Kalau PN menang pula, silap-silap boleh terus jadi menteri, menurut Syahabuddin. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua.
Kembali lagi bersama di dalam channel ini dengan satu lagi isu hangat, satu lagi info yang hangat. Saudara-saudara, satu perkongsian yang mengejutkan di mana disahkan salah satu menteri yang mengalami satu masalah ataupun mengalami satu berita duka cita. Dan ini pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia juga rasanya. Selepas disahkan, salah satu menteri, anak kepada menteri disahkan sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman dan puan yang amat dihormati, ada saja pergolakan politik yang berlaku. Bahkan, walaupun ada yang melihat hari ini, kerajaan perpaduan yang sudah stabil, yang mendapat sokongan yang cukup, bahkan sokongan yang padu, yang kita boleh kata sehingga pilihan raya umum ke-16 akan bertahan, barulah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan boleh digulingkan pada PRU 16. Itu pun kalau pembangkang menang. Tapi saudara-saudara yang amat dihormati, ini pergolakan politik ini, pergolakan yang berlaku ini bukan di Malaysia, tetapi disahkan anak menteri, disahkan meninggal dunia, dan ini pasti mewujudkan kepimpinan politik Malaysia. Satu artikel daripada Harapan Daily berkongsi, selepas lebih 60 hari mengganas, anak menteri Israel mati di Gaza. Selepas lebih 60 hari Israel mengganas, anak menteri kabinet Israel dan bekas ketua tentera Gadi Eisenkot terbunuh dalam genosid dilakukan rejim itu di Gaza. Berita yang menyedihkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dimaklumkan pemimpin Parti Perpaduan Nasional Benny Gantz. Eisenkot dan Gantz juga bekas ketua tentera, menyertai kerajaan penjenayah Netanyahu sejurus selepas serangan Hamas pada 7 Oktober yang mendorong pengeboman bertalu-talu antara paling dahsyat dalam sejarah moden manusia. Walau bagaimanapun, tentera tidak memberikan butiran tepat mengenai kematian Gal Meir Ainscott, 25. Hanya dimaklumkan dia terbunuh dalam pertempuran di utara Gaza yang dilabel wilayah itu oleh tentera Israel sebagai pusat organisasi keganasan Hamas. Bersama-sama dengan seluruh Israel, saya menghantar sokongan saya kepada Gadi dan kepada seluruh, kata Gantz dalam satu kenyataan. Dalam ucapan takziah, Netanyahu berkata dia sedih dengan kejadian itu. Rancangan Israel mengusir rakyat Palestin menyaksikan pembunuhan lebih kejam selepas gencatan senjata apabila sengaja menyerang kenderaan pasukan penyelamat dan ambulans. Saudara-saudara, ini pasti satu lagi berita yang hangat yang mengejutkan politik Malaysia. Teman-teman, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.